Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Ashraf dalam channel kelas PJPK. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke unit 2 dalam bidang pendidikan kesihatan, iaitu pengurusan mental dan emosi. Baik, kita tengok pada standard pembelajaran untuk topik ini, di mana di akhir pembelajaran ini anda semua akan dapat menjelaskan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi, menjelaskan kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi dan juga mengaplikasikan kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi. Baik, apa yang dimaksudkan dengan ketidakstabilan emosi? Ketidakstabilan emosi ini adalah situasi di mana seseorang individu mengalami pelbagai emosi yang berubah-ubah dan boleh jadi di luar kawalan seperti gelisah, murung, sedih, marah dan sebagainya. Pengurusan ketidakstabilan emosi yang lemah boleh memberikan kesan yang negatif, terutama dalam kehidupan seharian, dan juga boleh memberi masalah kepada orang sekeliling. Remaja juga merupakan satu golongan yang paling mudah untuk mengalami ketidakstabilan emosi kerana pada fasa ini mereka mengalami kecelaruan identiti, iaitu di mana remaja ini masih lagi tercari-cari identiti dan juga hala tuju masing-masing dalam kehidupan ni. Baik, kita tengok pada situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Iaitu yang pertama, kegagalan dalam peperiksaan. Kegagalan dalam peperiksaan kebiasaannya boleh dipengaruhi oleh stres dan juga tekanan yang mereka alami masa belajar. Contohnya iaitu perubahan kaedah pembelajaran macam sekarang ni, di mana mungkin ada murid yang tidak mempunyai kemudahan pembelajaran. Contoh macam telefon, tak ada handphone, tak ada laptop, tak ada data internet dan sebagainya. Dan juga mungkin mereka tak boleh menerima kaedah pembelajaran yang baru. Mungkin lebih suka bersemuka daripada dalam secara PDPR. Okay. So, hal ni secara tak langsung akan menyebabkan individu ni akan tidak dapat mengikuti kelas dan juga ketinggalan Okay. Seterusnya iaitu perpecahan dalam keluarga. Di mana situasi perpecahan dalam keluarga ni sering berlaku disebabkan suasana yang tidak harmoni dalam keluarga tersebut. Antaranya seperti penceraian, pergaduhan, serta pertengkaran ibu bapa dan adik-beradik. Bila sudah tak mampu nak tanggung tekanan emosi ni, individu ada sesetengah individu akan mula membuat tindakan yang tidak rasional, seperti lari dari rumah, terjebak dengan gejala yang tidak sihat, contoh macam penagihan dada, rokok dan sebagainya. Baik, yang ketiga adalah masalah dalam persahabatan. Kebiasaannya masalah dalam persahabatan ni selalu berlaku disebabkan oleh gurauan-gurauan yang melampau dan juga boleh menyebabkan perselisihan faham. Contohnya bila bergurau dengan kata-kata ejekan yang melampau dan menghina fizikal seseorang. Kalau benda ni tak boleh diterima dan mungkin akan menyebabkan seseorang yang dihina ataupun diejek tu akan berasa murung, atau boleh menyebabkan pergaduhan, atau lebih teruk lagi bila terlalu murung, dia terlalu merendah diri, dia terlalu rasa terhina, mungkin juga boleh membawa kepada bunuh diri dan sebagainya. Baik, kita tengok pada kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi.
Iaitu yang pertama, membuat keputusan. Itu penting kita menguruskan ketidakstabilan emosi kita, di mana bila emosi yang stabil akan membuatkan kita mudah untuk membuat keputusan dengan lebih rasional. Okay. Dan juga membolehkan kita merasa gembira. Ia akan mewujudkan perasaan gembira serta membolehkan individu tu berasa lebih tenang dalam kehidupan dia. Yang ketiga iaitu penyatuan masyarakat, di mana dengan menguruskan emosi kita dengan baik ini akan melahirkan satu sikap yang lebih positif, okay, terhadap orang sekeliling. Contoh, kita akan mudah untuk bertolak ansur, kita akan ada perasaan empati, okay, dan juga kita untuk memaafkan orang lain. Okay, itu adalah satu sikap yang positif lah. Okay. Seterusnya iaitu badan dan minda yang lebih sihat, okay, di mana emosi yang stabil ini akan menghindari kita dari pelbagai penyakit, okay, dan juga akan menghasilkan tubuh badan yang lebih sihat dan juga cergas. Dan yang terakhir iaitu berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, segala masalah dan tekanan kita akan dapat dilepaskan ke jalan yang lebih positif lah. Okay. Dengan itu, kita punya beban ataupun tekanan kita tu ataupun segala masalah kita akan dapat diselesaikan. Baik, kita pergi kepada kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi. Okay, macam mana kita nak menguruskan emosi kita yang tak stabil tu. Okay, kemahiran ni penting untuk remaja dan juga sesiapa saja untuk tahu, faham dan juga aplikasikan dalam kehidupan, supaya kita dapat menikmati kualiti kehidupan yang lebih baik. Okay, antara kemahiran yang boleh kita gunakan iaitu pertama, aktiviti kerohanian. Apa-apa saja kita akan perlu berbalik kepada agama kita. Segala masalah dan juga tekanan akan mudah kita tangani jika kita mendekatkan diri dengan aktiviti keagamaan. Di mana dengan mendekatkan diri dengan agama ini akan melahirkan rasa yang lebih tenang dalam diri kita dan mudah untuk berfikir secara rasional. Masing-masing ada agama dan juga cara masing-masing. Dan yang kedua iaitu mengaku kesalahan diri. Meminta maaf ni dan juga memaafkan adalah satu perkara yang paling berat untuk kita lakukan lah. Tetapi itulah tindakan yang kita kena buat dan juga itulah tindakan yang paling penting. Kalau kita tak nak mengaku kesalahan kita, susahlah. Kalau kita mudah untuk mengaku kesalahan dan juga memaafkan orang lain, kita akan rasa beban tu akan hilang dan kita akan jadi lebih tenang. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, kita akan cepat untuk move on lah. Yang ketiga iaitu bersikap empati. Empati ni maksudnya kita memahami perasaan orang lain. Kita memahami perasaan orang lain dengan sikap ataupun sifat empati ini, kita akan lebih peka dengan keadaan serta situasi yang sesuai. Adakah sesuai untuk kita bergurau ataupun menyampaikan sesuatu pada masa tertentu. Seterusnya itu berkomunikasi secara berkesan. Sentiasa berkomunikasi secara dua hala dengan sesiapa sahaja yang kita percaya dan juga mampu untuk membantu kita. Seperti ibu bapa, kaunselor serta rakan baik kita. Dengan cara berkomunikasi ni, kita akan mempunyai tempat untuk kita merujuk dan juga mendapat pendapat bagi menyelesaikan bebanan dan juga tekanan yang kita hadapi. Yang terakhir itu menjauhi sikap agresif. Kita perlu kawal. Kita perlu kawal tingkah laku dan juga elakkan daripada bersikap agresif. Cuba ambil masa untuk bertenang dan juga berfikir terlebih dahulu bila kita menghadapi sesuatu tekanan. Think before you act. Dengan cara ni kita akan lebih tenang, dan
dan juga dapat mengelakkan sesuatu yang lebih buruk berlaku. Contoh, bila kita tak dapat kawal emosi kita, kita terus bertindak agresif, kita akan menyebabkan mungkin berlaku pergaduhan, vandalisme dan juga sebagainya. So, itu saja topik kita pada hari ini. Diharap semua yang menonton ini faham kenapa pentingnya kita nak menguruskan ketidakstabilan emosi. Dan juga saya harap semua tahulah dan juga dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang kita dah belajar tadi, macam mana nak menguruskan ketidakstabilan emosi dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita semua dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan juga berkualiti. So, jangan lupa like, subscribe dan share. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Saya Cikgu Ashraf. Semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.